Mereka menuduh macam-macam, mereka memfitnah macam-macam, mengatakan bahawa pilihan raya kita tidak telus, mengatakan pilihan raya negara kita ini dibuat keputusannya boleh kita buat keputusannya. Saya tuan-tuan puan sekalian amat heran kerana segala fitnah-fitnah mereka tersebut mereka menjilat dan makan sendiri. Kerana sistem yang mereka keji, sistem yang mereka hina dululah yang juga menyebabkan, yang membolehkan mereka menjadi kerajaan hari ini. Tidak timbul soal penipuan, tidak timbul soal keputusan pilihan raya boleh ditentukan oleh kerajaan. Tuan-tuan percayalah bahawa jika kita kerajaan Barisan Nasional dulu boleh menentukan keputusan pilihan raya, kita tidak akan boleh melihat bahawa negara ataupun negeri kita seperti di Selangor dan Pulau Pinang boleh tewas. Negeri yang begitu maju dalam semenanjung Malaysia, dan juga ada 2-3 negeri kalah. Kalau kita boleh tentukan keputusan ini, tuan-tuan sekalian, Barisan Nasional hari ini terus memerintah. Tetapi inilah yang telah pun dilakukan, dan sistem yang mereka hina dululah yang mereka sekarang menjadi kerajaan. Inilah tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah yang telah pun mereka lemparkan kepada kerajaan Barisan Nasional. Sehingga kan hari ini tuan-tuan dan puan sekalian, mereka dah tak tahu lagi nak buat apa, kerana terlampau banyak fitnah. Kerajaan yang ditubuhkan hari ini, kerajaan Pakatan Harapan yang mentadbir negara dan negeri hari ini, adalah kerajaan yang tertubuh di atas fitnah dan penghinaan dan juga janji-janji palsu, tuan-tuan. Percayalah, sesuatu yang berlaku di atas fitnah, tuan-tuan sekalian, tidak akan kekal. Sesuatu yang berlaku di atas sebabkan kita memfitnah orang lain, menipu orang lain, dia tidak akan kekal. Dan saya yakin rakyat, seperti mana kata Datuk Rahman dan juga Datuk Bong tadi, rakyat telah pun sedar. Rakyat di negara ini telah pun sedar, tuan-tuan puan sekalian. Itu sebabnya di 3 pilihan raya sebelum ini, tuan-tuan sekalian, di Cameron Highland, di Semenyih dan di rantau kawasan saya baru-baru ini, kita tanam Pakatan Harapan, tuan-tuan puan sekalian. DAP begitu yakin dan begitu confident, tuan-tuan sekalian, menang di Cameron Highland. Tetapi dia tak tahu bahawa orang telah pun mula sedar dan mula meluat dan juga menyampah dengan mereka kerana kesombongan yang teramat sangat. Pemimpin DAP amat sombong, tuan-tuan sekalian. Mereka tak mahu dengar cakap orang, mereka tak mahu dengar nasihat. Sebab itulah hari ini, tuan-tuan puan sekalian, ekonomi negara kita, kerana pemimpin DAP menjadi Menteri Kewangan, ekonomi negara kita hari ini jatuh menghudung, tuan-tuan puan sekalian, yang paling teruk dibandingkan dalam semua negara-negara di Asia, tuan-tuan puan sekalian. Kita punya bursa saham, tuan-tuan puan sekalian, bursa saham Kuala Lumpur yang terburuk prestasinya di seluruh dunia. Seluruh dunia bursa saham untung, tetapi bursa saham Kuala Lumpur jatuh menghudung. Pada tanggal Mei 2018, bursa saham kita diniagakan pada 1868 mata. Tetapi bila penutup tahun 2018, bursa saham kita cuma diniagakan pada 1,602 mata. 200 lebih mata jatuh, bersamaan dengan lebih kurang 270 bilion dalam bentuk nilai ringgit, tuan-tuan sekalian. Inilah salah satu yang menyebabkan tabung haji nilai dia merosot, dan mereka mengatakan bahawa adanya penipuan dan penyalahgunaan dan juga salah guna kuasa oleh kerajaan Barisan Nasional. Tetapi sebenarnya, tuan-tuan sekalian, adalah kerana kegagalan kerajaan Pakatan Harapan untuk meyakinkan sistem kewangan dunia, sistem kewangan negara kepada pelabuh-pelabuh, menyebabkan pelabuh-pelabuh semuanya meninggalkan negara kita. Dan mereka juga silap langkah kerana mereka menyatakan bahawa kita terbeban dengan hutang yang banyak, 1 trilion. Padahal kita tak pernah pun. Saya adalah merupakan salah seorang jawatan kuasa kewangan negara, sama dengan Datuk Rahman. Dalam Mesyuarat Kewangan Negara yang kita tahu, kita punya hutang langsung kita adalah 686 bilion pada bulan Mei 2018. Tetapi tuan-tuan puan sekalian, mereka berkata hutang kita 1 trilion. Menjaja seluruh dunia, menjaja negara kita akan bankrupt, pergi ke Jepun, pergi ke China, pergi ke negara lain. Dan akhirnya orang yang melabuh di negara kita merasa tidak yakin dengan prestasi kewangan kita, dan akhirnya mereka melarikan diri, membawa pelaburan mereka keluar daripada negara, dan pelabuh baru tidak datang. Ini salah satu sebab mengapa prestasi kewangan kita
prestasi bursa saham kita jatuh menghudung. Kita punya nilai ringgit pada bulan Mei RM3.89 1 US dollars, sekarang menjadi sampai RM4.14 tuan-tuan sekalian. Harga saham kita jatuh, mata wang kita jatuh, dan juga yang paling teruk ialah institusi macam tabung haji. Kerana tabung haji, tuan-tuan sekalian, mereka melabur di dalam saham-saham yang diniagakan di dalam pasaran bursa Kuala Lumpur. Saham-saham yang mereka beli semuanya jatuh berhudung. Saham seperti TMNet, tuan-tuan sekalian, Telekom Malaysia, 55% jatuh. Saham-saham lain jatuh 40-50%. Saham tabung haji Plantation, Kerajaan Negeri Sembilan ada pegangan saham di situ. Diniagakan RM68 pada Mei 2018, pada hujung tahun 2018 jatuh bawah 50 sen. Inilah tuan-tuan menyebabkan mengapa tabung haji jatuh nilai. Dan mereka dengan sewenang-wenangnya, saya kata mereka merompak tabung haji. Mereka mengambil alih aset tabung haji 19 bilion di atas net book value. Dan mereka mengambilnya, tuan-tuan sekalian, diletakkan di bawah Menteri Kewangan Incorporated. Mana mungkin? Di mana letaknya maruah Menteri Agama kita? Menteri Agama kita mujahid yang sepatutnya mempertahankan hak-hak orang Islam. Tetapi hari ini mereka menjadi kuda tunggangan kepada DAP. Menjadi kuda tunggangan yang dicucuk hidung oleh DAP. Tidak ada satu bunyi pun untuk mempertahankan maruah martabat orang Melayu, Bumi Putera dan agama Islam di atas negara ini. Untuk pertama kalinya orang Bumi Putera Melayu dan orang beragama Islam merasa resah gelisah tinggal di tanah air sendiri. Kerana apa? Kerana dasar-dasar yang dibuat, hasutan-hasutan yang dibuat menyebabkan kita duduk sebagai rumpun bangsa Malaysia yang merdeka ini merasa curiga di antara satu sama lain. Siapa yang buat? Tidak lain tidak bukan DAP, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. DAP lah merupakan parti yang paling resis dalam negara kita ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Menghasut minda orang Malaysia 60 tahun lamanya. Menghasut kita, akhirnya termakan juga sedikit sebanyak. Itu sebabnya, tuan-tuan, politik di tanah air kita sekarang ni dah berubah banyak. Itu sebabnya adalah amat baik suatu gagasan blok pembangkang kita bina untuk kita memperkokohkan parti-parti yang akan menentang Kerajaan Pakatan Harapan daripada berbagai-bagai latar belakang dan juga berbagai kaum, terutamanya di Sabah ini. Saya ucap tahniah kepada Datuk Seri Bung Motang, kepada Datuk Parin, kepada PBS, kepada SPP, kepada semua rakan-rakan. Tubuhkan. Saya harap supaya penyatuan dan persepakatan ini dapat kita realisasikan supaya Parti Pembangkang Sabah menjadi satu parti yang kuat untuk kita menolak Pakatan Harapan daripada Sabah dan juga negara kita. Ini pasti boleh berlaku, tuan-tuan sekalian. Itu sebabnya saya minta pada 11 hari bulan ini, tuan-tuan dan puan sekalian, mari ikut jejak langkah pengundi di Cameron Highland. Mari ikut jejak langkah pengundi di Semenyih. Mari ikut jejak langkah pengundi di Dun Sayang Rantau untuk tolak Pakatan Harapan DAP. Ya, kita telah kalahkan DAP di Cameron Highland. Kita kalahkan Parti Bunga di Semenyih. Kita kalahkan PKR di Rantau. Sekarang giliran DAP kembali semula untuk kita tolak, tuan-tuan dan puan. Ini merupakan peluang untuk kita menghantar referendum masyarakat rakyat sanakan bahawa betapa rakyat berasa tidak puas hati di atas prestasi Kerajaan Pakatan Harapan yang telah pun 1 tahun. Malam ini dia punya birthday. Besok pagi cukup 1 tahun dia mentadbir negara. 9 bulan Mei kita mengundi tempoh hari, kita kalah. Tapi tak apa. Pak kata Bung tadi, kita susah-susah dulu, kemudian kita menang, Bung. Pada pilihan raya 15 kita ganyan. Kita tolak Pakatan Harapan, tuan-tuan puan sekalian. Itu sebabnya saya mewakili parti UMNO. Kita sedang merangka strategi-strategi, merangka langkah-langkah dan merangka apa jua keperluan untuk memperkasakan parti dan mengatur strategi untuk menghadapi pilihan raya ke-15. Salah satu daripadanya ialah kita bekerjasama dengan parti PAS yang mana merupakan parti kedua terbesar dalam tanah air kita, Parti Melayu Kongres. Itu sebabnya jelas sekali bahawa dengan persamaan dan persetujuan serta kerjasama UMNO Barisan Nasional PAS, kita berjaya di Cameron Highland, kita berjaya di Semenyih, kita berjaya di Rantau.
dan kali ini kita akan pasti berjaya disenakan pada 11 bulan nanti. Itu sebabnya DAP yang paling risau. DAP amat risau tuan-tuan sekalian kerana kerjasama UMNO dan PAS, UMNO Barisan Nasional PAS ini memang memberikan kekuatan baru kepada pembangkang. Tuan-tuan sekalian, itu sebabnya mereka mengeluarkan bermacam-macam tuduhan dan fitnah lagi, mengatakan kerjasama UMNO dan PAS merupakan deklarasi peperangan kepada orang bukan bumi putera dan juga Islam. Tuan-tuan sekalian, itu tidak benar. Itu tuduhan yang amat melampau. Kerjasama UMNO dan PAS adalah merupakan kerjasama untuk kita menyatu padukan orang Melayu dan bumi putera di Semenanjung, tuan-tuan sekalian, terutamanya di Semenanjung. Kerana perpecahan yang begitu besar di kalangan orang Melayu bumi putera Semenanjung menyebabkan kita tewas dan kalah pada pilihan raya ke-14 tempoh hari. Apakah kita tidak begitu cerdik melihat perpecahan ini yang berterusan? Apakah kita tidak mahu melihat dan sedar bahawa kita mesti bersatu padu? Orang Melayu, bumi putera dan Islam mesti bersatu padu dan bersama-sama dengan rakan-rakan untuk kita membina satu politik baru di tanah air. Inilah senario politik yang nak saya bawa di negara kita, terutamanya di Semenanjung dan di Sabah. Jangan risau. Jangan orang ingat bahawa bila UMNO dan PAS bekerjasama akan menubuhkan kerajaan Taliban, dia kata. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dah 63 tahun, 62 tahun UMNO Barisan Nasional mentadbir negara. Adakah elemen-elemen Taliban yang ada dalam negara kita? Kita lah merupakan negara yang dipuji oleh masyarakat antarabangsa kerana berjaya untuk kita menahan dan juga kita dapat mencungkil semua kader-kader daripada Daesh dan juga Taliban. Kita merupakan negara yang amat kuat bekerjasama dengan masyarakat antarabangsa untuk menentang fahaman-fahaman ekstrim ini. Di Kelantan dia kata bahawa PAS ini merupakan ekstrim. Tuan-tuan dan puan sekalian, pergilah ke negeri Kelantan. Dah 5 penggal Kelantan ditadbir oleh PAS. Dah 5 penggal tuan-tuan sekalian. Orang Cina, orang India, masyarakat Siam yang beragama Buddha hidup aman dan damai di Kelantan. Bahkan patung Buddha yang terbesar, patung yang berbaring tuan-tuan sekalian adalah di negeri Kelantan. Ini jelas menunjukkan bahawa PAS mengamalkan toleransi beragama yang amat tinggi. Tak betul dan tidak benar tuduhan. Sebenarnya tuduhan DAP pemimpin mereka tuan-tuan sekalian, kerana mereka amat risau, kerana mereka amat kecewa melihat bahawa PAS dan UMNO yang telah pun berseteru, yang bermusuh selama lebih 60 lebih tahun, akhirnya boleh kita gerakkan untuk bekerjasama di atas satu platform. Inilah gagasan politik baru yang akan kita bawa. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, jika bekerjasama UMNO Barisan Nasional PAS 31 sekalian, kerana adanya pertandingan 3 penjuru pada pilihan raya yang ke-14 tempoh hari. Cuba tuan-tuan bayangkan, kita tempoh hari kita ada 79 kerusi Barisan Nasional, termasuk Sabah Sarawak. Kalau tambah lagi 31, sudah 100 lebih. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita jelas bahawa dengan adanya kerjasama UMNO PAS Barisan Nasional dan parti-parti rakan komponen yang lain serta sahabat-sahabat, saya yakin pada pilihan raya ke-15 nanti, UMNO Barisan Nasional dan rakan-rakan pembangkang akan berjaya merampas kembali kerajaan Sabah dan juga kerajaan dalam peringkat kebangsaan. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, beri kami peluang, beri kita peluang. Itu sebabnya di peringkat UMNO, saya telah pun minta supaya diberikan peluang kepada UMNO Sabah untuk bernafas. Diberikan peluang ke UMNO Sabah untuk berdikari. Let give them some space, supaya mereka boleh menentukan masa depan.